boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Betul ke saya sebut ni slang utara ni? Boleh dengar tak? Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Usikum, teman berpesan kepada koma. Itu cakap Perak. Orang Penang sebut apa? Aku saya pesan pada hampa. Betul tak saya cakap? Nak try ni. Saya pesan pada hampa. Wa iyaya wa nafsi, dan juga berpesan kepada diri sendiri. Ustaz yang bercakap depan ni pun, di samping dia pesan kepada orang, dia juga kena pesan kepada diri sendiri. Sebab takut cakap tak serupa bikin, kan? Takut cakap tapi sendiri pun tak buat. Jadi sama-sama kita berpesan-pesan. Bitaqwallah, moh kita sama-sama takutkan Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang takut kepada Allah. Maksud takut kepada Allah, imtithal awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahih, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti takwa ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kamu ada laki-laki, ada perempuan. Jadi yang datang masjid malam ini ada laki-laki, ada perempuan. Dua jenis saja manusia. Tapi kalau ada lelaki, akan perempuan. Ada juga ya. Dia nak jadi perempuan. Dia laki-laki patutnya keras, tapi tak berapa keras, dia lembut. Dia nak jadi perempuan. Ada juga perempuan dia patutnya lemah lembut, tetapi dia nak jadi keras, dia nak jadi lelaki. Tapi Allah kata, aku jadikan lelaki dan perempuan. Dan aku juga menjadikan di antara hampa lelaki dan perempuan ada puak, ada suku, ada bangsa. Dan tujuan aku jadikan lelaki, perempuan, berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa itu adalah untuk saling berkenal-kenalan. Jadi saya tak pasti orang kampung apa tadi? Kampung Berapit. Oh, Kampung Berapit Kalau di Perak tu Bukit Berapit, kan? Dekat situ selalu jam, kan? Pasal dia benda-benda yang berapit-rapit ni dia akan jam. Tapi sini tadi okey, dia tak jam Okey. Orang di sini saya tak pasti apa dia punya suku ataupun bangsa yang banyak di sini, kan? Kalau di kampung saya asalnya tuan-tuan ya, Kampung Gajah. Pernah sampai tak Kampung Gajah? Dekat Perak tu ada satu kampung, dia namanya Kampung Gajah, tapi dia daerah Kampung Gajah. Tapi kalau pergi ke situ, gajah tak adalah. Gajah semua dah pi gerik. Gajah banyak di gerik, depa lari pi gerik. Di kampung saya dah tak ada gajah. Di Kampung Gajah tu kebanyakannya
Mereka kata orang Melayu tulen. Saya pun tanya balik dengan mak saya, tulen tu macam mana? Mak saya kata orang Melayu betul lah. Orang Melayu betul tu macam mana? Yang betul-betul asli Melayu. Saya kata orang asli ke? Tak, dia bukan orang asli, dia Melayu asli. Jadi kita pun pening, dia sebenarnya orang asli ke, orang Melayu asli ke, macam mana? Kan? Di sini wallahu alam ya. Tapi Banjar, Minang, Rawa, Jawa, Bugis, kebanyakan rakyat Malaysia gitulah. Orang Melayunya campur-campur lah. Bugis, Minang, Rawa, apa ke lagi? Banjar, Banjak ya. Baik. Jadi Allah kata tujuannya untuk saling berkenal-kenalan. Sebab yang kata manusia ni dia memang tak boleh hidup berseorangan ataupun bersendirian. Dia memang kena berkawan-kawan. Sebab dalam hadis Nabi kata sifat manusia itu jinak. Dia memang suka berjinak-jinak. Dia kena ada berkawan. Dia tak mau duduk ataupun hidup berseorangan. Tak jadi. Maka sebab itu disuruh kita ni berjamaah. Solat berjamaah, makan berjamaah, kan? Apa pun disuruh berjamaah. Sebab sifat semula jadi manusia itu memang suka kepada berkawan-kawan. Kalau duduk sorang-sorang dia tak jadi cerita, kan? Baik, kemudian Allah kata di hujung ayat tu, ini penting nak sebut. Apa dia? Di kalangan hampa yang lelaki, yang perempuan, berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu. Tambah lagi. Ni sidang media, sidang akhbar. Ini sidang akhbar pula. Okey, ini sidang akhbar pula punya ya. Ini wartawannya. Okey. Yang Nur orang tu berdiri. Memang saya berdiri je. Dia tak pegang ni ya. Pula. Pegang tu boleh. Deras sikit. Ni. Deras dia panggil deras. Kuat. Ini pakai juga. Ini pakai juga. Aduh. Ini yang biasa saya tengok ni Ustaz Syamsuri yang banyak-banyak ni. Saya tak biasa dapat banyak-banyak ni. Ini first time. Ini tak payah lah. Ini tak payah pula. Okey. Ini baru deras. Okey. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan hampa, ataupun di kalangan koma, bak kata orang kampung saya koma lah ya, koma. Yang paling mulia ialah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang mentaati perintah Allah dan yang meninggalkan tegahannya. Sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya. Jadi tuan-tuan, muqaddimah ni, ini baru muqaddimah biasalah ya. Muqaddimah ni belum start lagi, muqaddimah. Jadi nak ngabarkan apa dia? Dalam ramai-ramai kita yang datang pada malam ini tuan-tuan, ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala tidak menilai pangkat kita, kedudukan kita, harta kita, warna kulit kita, bangsa kita, bahasa kita. Tetapi paling mulia di sisi Allah, Allah kata yang paling bertakwa, yang paling takutnya kepada Allah, yang paling mentaati perintah Allah dan meninggalkan tegahannya. Jadi tuan-tuan, hakikatnya manusia yang datang pada malam ini, termasuklah saya, kita serupa. Kita semua ini serupa sahaja. Paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Allah tak kata ustaz yang ceramah tu lebih mulia daripada jemaah yang mendengarnya. Tak. Boleh jadi jemaah yang mendengar itu lebih mulia daripada ustaz yang bercakap. Sebab ustaz pun tak siapa bikin cakapnya. Boleh jadi. Kan? Boleh jadi orang yang jaga parking kat luar tu lebih mulia daripada kita yang di dalam ni. Sebab dia juga ada sumbangannya terhadap program agama pada malam ini. Boleh jadi orang yang tepek poster itu lebih mulia daripada kita. Kan? Boleh jadi orang yang duk hidang makan ataupun buat masak-masak, makan-makan malam ini lebih mulia daripada kita kerana dia bertakwa, dia ikhlas melakukan amal tersebut. Sedangkan kita yang di dalam ni tidak ikhlas. Boleh jadi begitu. Maka marilah kita sama-sama menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai muqaddimah. Sementara nak tunggu kawan-kawan kita datang. Yang ada dalam masjid ni pun saya tengok lebih kurang 10,000 orang. Yang belum datang
Campur dengan yang ada di rumah mungkin 100,000. Ya, campur yang tak datang. Okey, jadi pelan-pelan. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya pun tak sempat nak berkenalan dengan Tu Haji tadi. Siapa nama Tu Haji? Cikgu Subhi. Cikgu Subhi, pengerusi masjid. Timbalan pengerusi masjid. Nurul Hidayah, Bukit Berapit. Berapit saja. Berapit. Kampung Berapit. Bertam. Tikam Batu, Kepala Bateh. Betul? Kedah. Oh, Sungai Petani. Aduh, pening saya. Saya ni sebenarnya tuan-tuan ya, semenjak dulu tak nak kata sekarang glamour pun tidak juga kan. Semenjak keluar pencetus Ummah tu, banyaklah tempat pergi ceramah. Sampai ke tahap saya pun tak tahu di mana saya nak ceramah. Saya ikut aja. Kawan yang tolong susun jadual ni, ke mana dia halakan steering tu, saya ikut je. Yang penting saya tidur dalam kereta. Dalam kereta memang tak larat dah kan. Kadang bercakap lama-lama ni pun dia letih juga. Letih otak dengan letih. Sebab sekarang ni style ceramahnya berdiri, tak nak duduk, mengada-ngada. Orang dah sediakan kursi, sediakan meja, tak nak duduk, nak berdiri. Ini namanya mengada-ngada. Baik, seterusnya kepada seluruh ahli jawatankuasa masjid, seterusnya kepada pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang saya tak kenal, Tok Ketua, Tok Pengulu, Tok Mudim, Tok Naib, Tok Batin, Tok Bomo, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, atuk-atuk dah tentulah ya. Atuk-atuk, opah-opah yang ada kat belakang tu. Macam mana nak kenal opah? Mereka kata petuanya kalau tengok opah tu nyerongin aja, gigi tinggal 2 batang. Yang tu opah. Dia opah belakang ni nyerongin aja. Seterusnya kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan muslimin dan muslimat. Istimewa juga saya nak sebutkan siapa ni tetamu kita ataupun jemaah kita yang special pada malam ini. Saya kira adik-adik ataupun pangkat anak, pangkat cucu kita bersama-sama dalam ceramah agama pada malam ini. Yang biasanya tuan-tuan dan puan-puan jarang-jarang ataupun kadang-kadang ataupun payah sangat kita nak jumpa budak-budak datang dengar ceramah. Tapi malam ini saya tengok budak-budak, adik-adik, anak-anak kita, cucu-cucu kita datang. Saya faham sangat dema datang ni bukan nak dengar ceramah pun. Dema nak tengok Ustaz Yop. Nyongeng-nyongeng juga. Kita beramai. Ya Ustaz. Dalam telebesen tu tuan-tuan ya. Dalam telebesen kata opah saya kan, Astro Ceria, rancangan kanak-kanak. Saya dapat rancangan kanak-kanak aja tuan-tuan. Sebab bila habis program pencetus Ummah, pengurus saluran Astro Ceria jumpa saya. Perempuan Yasmin namanya, belum kahwin lagi pula tu. Susah hati saya bila dia jumpa saya kan. Hari tu Nilofa, alhamdulillah Nilofa dah pakai tudung. Tapi itulah masalahnya kan. Dia tak kahwin lagi, itu masalahnya. Jadi nak cerita yang Yasmin ni tadi, Nilofa begini pula. Yasmin ni kata, Ustaz Yop, kami nak offer Ustaz Yop menjadi host rancangan di Astro. Saya pun seronok tak kira kan. Saya kata lepas habis program pencetus Ummah ni, ingatkan tak adalah masuk telebesen lagi, rupanya dapat lagi masuk. Saya nyerongin sampai ke telinga. Tuan-tuan tahu ke nyerongin tu, tahu kan? Nyerongin tu senyum ataupun sengih lah ya. Cakap Penang ni sengih kot, renyih ke apa. Jadi saya pun nyerongin renyih sampai ke telinga kan, sebab dapat masuk TV lagi. Kawan-kawan saya lain tak dapat lagi offer tu. Padahal saya nombor 3. Kata orang kampung saya nombor 3 katanya. Nombor 3. Nombor 1 Piu Hafiz, nombor 2 Tok Guru tuan-tuan Piu Syahul. Depa pun tak dapat offer tu. Tiba-tiba hak nombor 3 dapat. Jadi saya pun kata, rancangan apa tu? Rancangan apa tu? Kami akan offer ustaz satu rancangan di Astro Ceria. Saya kata itu kan rancangan kanak-kanak. Memanglah ustaz nak jadi host rancangan kanak-kanak.
Lah saya kata kenapa rancangan kanak-kanak? Sebab bila Ustaz Yop punya persembahan daripada minggu pertama dalam pencetus Ummah sampai minggu ke-8, minggu final tu, kami dah kaji dah. Kami di saluran Astro ni kami semua tengok tau. Kami perhati setiap peserta. Kami tengok persembahan Ustaz Yop sesuai untuk kanak-kanak. Aduh. Saya kata rupanya teman punya saya punya persembahan tu budak yang suka. Orang tua mesti getik aku tengok Yop menyampah aku tengok macam budak-budak. Nah, sebab apa budak-budak suka? Sebab ustaz punya persembahan selalu bawa ABM katanya. Oh, ni cikgu-cikgu yang tahu bahasa ni. ABM, alat bantu mengajar. Kadang-kadang ustaz berlakon, bawa pelakon. Kadang-kadang ustaz menyanyi, orang kata gedik-gedik gitulah. Kan? Kemudian kadang-kadang ustaz bawa alat, bawa kambing lah. Bawa budak-budak atas pentas. Jadi persembahan begitu budak-budak suka katanya. Saya bawa kambing atas pentas hari tu. Jadi disebabkan kambing itulah yang menjadikan orang kata rezeki untuk dapat rancangan di saluran kanak-kanak. Saya kata kanak-kanak pun kanak-kanak lah. Janji masuk telebesen. Itu yang masuk lagi itu dalam apa ni? Dalam Ramadan baru ni. Cumanya tuan-tuan ya, saya tengok kesannya. Bagusnya apa dia? Bila mana dia offer saya rancangan itu, itulah rancangan pertama, rancangan agama di Astro Ceria. Sebelum ni tak ada rancangan berbentuk keagamaan untuk kanak-kanak. Jadi kesannya pula sekarang ni ramai budak-budak dah minat ustaz. Saya ni tuan-tuan kalau pergi mana-mana saya dah risau. Budak-budak kalau tengok saya dia allergic. Tarik baju maknya, kain maknya tariknya. Kan? Tarik baju bapaknya. Abah, Ustaz Yop. Ramai budak-budak semua, Ustaz Yop. Saya nak pergi jamban pun dia ikut. Jamban dia ikut. Ustaz Yop. Oh, susah hati saya. Nak berak pun susah sekarang ni. Nak kencing pun susah. Depa ikut. Saya pergi bilik saya pergi nak ambil wuduk pun depa ikut. Depa tengok aja. Saya dah rancangan tu dah mengajar bab adab pula tu. Kan? Apa-apa tengok, Ustaz Yop pun tak ikut adab dia ajarnya. Kan? Masuk pun kaki kanan, doa pun tak baca. Haru dibuatnya. Baik. Namun begitu, kebaikannya ialah budak-budak sekarang ni dah adalah orang kata idola. Setidak-tidaknya adalah ustaz sebagai idola. Tak adalah artis pula. Kan? Gitu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu pun mukadimah belum start lagi. Ni baru nak masuk tajuk. Baik, jadi pada malam ini saya cadang ingin berkongsi tentang suatu tajuk yang saya dah biasa pun berceramah tentang tajuk ini tuan-tuan. Saya pun bukan alim sangat tau. Nak dibanding dengan Piu Syahul tu kira otai lah tu. Kan? Waktu Piu Syahul dapat jadi program pencetus Ummah, kami sebelum tu dah dengar dah berita-berita tu. Kami kata apa Ustaz Syahul pun nak masuk juga. Nak lawan dengan kami apa? Kami semua cerai. Dia seorang kau. Tu dia punya tagline tu, tak mengaji hampa cerai. Kami semua cerai, dia seorang kau. Kami kata nak lawan apa dengan Ustaz Syahul, dia tok buru. Kami semua ni budak beringus lagi. Dia kata saya nak masuk ni tujuannya untuk saya kembangkan lagi dia punya itulah tujuan untuk membangunkan perkampungan Islam. Kami kata tak apa, join lah. Tapi sebelum tu kami dah buat risikan dekat Ustaz Syahul ni. Tengok YouTube apa semua, ceramah dia. Kan? Sampai kan saya datang ke Penang ni, Penang ni orang Penang semua dah kenal dah. Kami Ustaz Syahul tu kami panggil Ustaz Pancung. Memang dia punya ceramah memang pancung baiknya. Saya kata habis aku. Kan? Saya cerai kan, tak ada pancung-pancung malah ni. Ya, tak pandai nak pancung-pancung. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuknya saya pinjam juga tagline yang selalu saya bawa dalam program tu tuan-tuan ya. Nyerongeng juga, senyum-senyum juga. Moh kita beramal, mari beramal maksudnya. Jom kita beramal. Jadi tajuk pada malam ini, jom kita beramal, moh kita beramal. Cakap peraknya. Boleh? Kita pakai tajuk tu boleh? Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut sahaja moh kita beramal,
Bila sebut mari beramal ataupun jom kita beramal, maksudnya beramal soleh. Bila sebut amalnya ada banyak. Ada amal soleh, ada amal toleh. Soleh amal baik, toleh sebaliknya, amal yang tidak baik. Jadi kita datang ke dunia ni, kita disuruh supaya beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang beriman. Tadi saya seru kepada tuan-tuan, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu bila sebut sahaja beriman, mesti diikuti dengan wa amilus solihat, mesti beramal soleh, mesti jadi baik, mesti taat kepada perintah Allah dan meninggalkan tegahannya. Itu baru dikira sempurna keimanannya. Kalau hanya kita mengaku saya beriman tetapi tidak beramal soleh, maka tidak sempurna keimanannya. Sebab orang beriman mesti, bila orang tu mengaku beriman, dia mesti ikuti dengan amal soleh. Baik, poin yang pertama. Itu huraian tajuk. Siapa ada bawa kertas boleh tulis apa poin yang pertama. Ini macam belajar dekat sekolah agama rakyat pula ustaz ni. Jadi saya terbawa-bawa juga pembawakan cara mengajar budak-budak. Boleh kot tuan-tuan ya? Siapa nak tulislah. Sebab saya ni sekarang ni ada audien budak-budak. Jadi tak boleh ceramah straight sangat. Ceramah gaya budak-budak lah sikit. Boleh? Dan budak-budak ni kalau kita tengok sekarang, dia tak duduk diam. Sekejap lagi mereka sembang-sembang, sekejap lagi mereka bangkit, pi bilik ayak. Pandai cakap Penang. Pi bilik ayak, pi pancok. Pi bilik ayak. Kemudian mereka duk lari-lari. Kan? Itu tanda budak tu sihat. Tak apa, jangan marah. Saya pun kalau tengok mereka bangkit, mereka duk sembang-sembang, kan? Tumpu sat je, tumpu sekejap je. Itu tanda budak tu normal, dia sihat. Saya tak marah. Kita pun jangan marah dia. Sebab nanti kalau kita marah, dia dah lah first time, pertama kali datang masjid, tiba-tiba kita marah mereka. Woi budak-budak, duduk dia diam. Jangan ceramah, jangan. Nanti budak-budak tu terencat. Kena marah. Selalunya mereka suka kait dengan Tok Siak. Yang garang ni Tok Siak, tapi tak tahulah Tok Siak sini garang ke tak. Mereka suka kaitkan dengan Tok Siak kalau garang. Tapi tak semua Tok Siak garang. Lebih kurang. Lebih kurang lah ya. Kadang-kadang lah kita tengok mana-mana masjid kan. Baguslah masjid ada buat apa macam-macam aktiviti apa semua, budak-budak pun main. Tujuan budak-budak ni main, tujuannya mereka ikut mak pak mereka lah kan. Mereka ikut. Mak pak pun bawa anak dengan tujuannya untuk menjinakkan, membiasakan anak-anak kita dengan masjid. Tapi bila mereka sampai, mereka main, Tok Siap marah. Woi budak! Budak terkejut, takut. Teriak. Kan? Kadang-kadang ada juga mak pak yang bergaduh dengan Siap pasal marahkan anak dia. Ataupun ada juga yang mak pak okeylah dia tak marah Tok Siap, tapi dia pujuk anak dia. Dia kata Tok Siap Pak Mae tu, contoh kalau nama Pak Mae lah kan. Pak Mae tu dia sebenarnya mulut aja kan, mulut aja garang, mulut aja dereh. Dereh kan, mulut ya dereh tapi hatinya baik kan. Alung esok main lagi no, jangan nangis-nangis tu. Okeylah. Pujuk okey. Besok main lagi. Agak-agak besok kalau dia main lagi dia baik terus je. Sampai-sampai terus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya. Baru sehari kena marah dah bagus ya. Semayang tahiyatul masjid. Sampai-sampai habis semayang Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran pula. Bagus betul budak ni. Tak jumpa budak macam tu. Anak ustaz lagi ligat lagi. Kadang-kadang. Kadang-kadang kita tengok yang duk lompat ligat tu, itu cek-cek rupa anak ustaz, anak imam kadang-kadang. Jadi maknanya budak-budak kalau mereka tak duk setempat, tak duk diam kan, itu tanda budak tu sihat.
Kalau kita bawa anak kita baru first time datang, dah duduk diam ya, semayang sunat, baca Quran, yang tu kita risau. Pelik tengok budak ni. Gamaknya tak sihat kot. Tanya-tanya, sakit kaki, patutlah tak lari. Kan? Dia mesti tak sihat kalau dia duduk diam. Kalau dia budak yang sihat, dia mesti lari. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak masuk tajuk lagi ya. Poin yang pertama, siapa ada bawa kertas boleh tulis. Tapi kelebihan kita manusia ni tuan-tuan ya, ada orang kata, ustaz, buat apa nak tulis-tulis? Kan? Saya baca satu fakta, otak manusia ni, otak kita ni tuan-tuan ya, bersamaan dengan komputer yang disusun satu padang bola. Apa ke dia panggil otak komputer ni, panggil apa? Hardware ke apa? Hardware pula dah. Hadis. Kan? Hadis dia tengoklah, ada besar, ada apa, RAM apa benda tu saya tak faham lah. Tapi otak komputer tu hadis ya, dikumpulkan satu padang bola bersamaan satu otak manusia. Masya Allah, hebatnya yang kata otak manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang kata, ustaz, apa payah nak tulis-tulis? Otak kita hebat satu padang bola bersamaan satu padang bola komputer. Apa ustaz cakap semua boleh rakam boleh tangkap tak payah tulis-tulis. Ada orang kata gitulah, pasal orang tu hebat daripada Imam Syafi'i. Kan, sebab Imam Syafi'i pun tulis kan. Tapi Imam Syafi'i kita baca kisah dia tulis pakai ayat liuk kan, tulis pakai ayat liuk. Pasal Imam Syafi'i, kita ni kan Syafi'i mana entah kan, jadi tak boleh tulis pakai ayat liuk. Nanti bau masam ayat liuk je, tak ada tulis apa pun. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, poin yang pertama, kenapa kita kena beramal soleh? Dia kata kita kena beramal soleh kerana melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan segera sebagai seorang hamba. Tuan-tuan, kalau dalam diri kita ada perasaan macam rasa besar diri, rasa sombong, apa kata dalam kitab, kadang-kadang kita baca dalam kitab, dengar tok guru kita baca kan, wahai manusia, kenapa hampa kena rasa sombong? Kan? Ada pangkat besar, sombong ke? Ada harta yang banyak, sombong ke? Rupa yang cantik, yang menarik, sombong ke? Ada duit banyak, kenapa sombong ke? Kan? Kenapa tidak mahu taat kepada perintah Allah? Sedangkan hampa kena sedar bahawasanya kita dilahirkan, kita berasal ataupun kita dilahirkan, kita keluar, katanya, keluar daripada dua lubang kencing. Masya Allah, kalau dengar bahasa kitab tu kan, kita ni asalnya keluar daripada dua lubang kencing. Kalau ikut asal kita ni kan, lubang kencing yang pertama, lubang kencing siapa? Lubang kencing pok kita kan, masuk dalam lubang kencing mak kita. Akhir sekali kita keluar daripada lubang kencing mak kita. Maknanya nak menggambarkan kepada kita betapa hinanya kita manusia kan, keluar daripada lubang kencing. Tetapi kenapa hampa ni tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa hampa sombong? Kenapa hampa bantah? Kenapa hampa lawan Tuhan? Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mentaati perintah Allah dengan segera. Sebab kedatangan kita di dunia ini, Allah kata, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Adakah hampa menyangka kejadian hampa? Afa hasibtum annama khalaqnakum, kami jadikan hampa abasa, untuk tujuan main-main, untuk tujuan suka-suka, seronok-seronok. Kalau dalam Sinar FM tu dia ada suka-suki. Apa ke? Pantun suka-suki ke apa? Maksudnya suka-suka. Datang ke dunia ni hanya untuk berseronok, hanya untuk enjoy. Nora Danish dia ada buat iklan apa ke? Shampoo ke? Bila dah shampoo, jom kita enjoy, katanya. Dia ajak kita enjoy.
Kita bukannya seronok tengok apa ni, kita dengar dia kata enjoy tu kan. Kita tengok dia tu syok. Jom kita enjoy. Kan? Mana kata hidup di dunia ni nak ajak enjoy, nak ajak seronok-seronok. Maka sebab itu saya suka bagi motivasi ataupun galakan kepada orang muda-muda yang datang pada malam ini. Berapa ramai orang muda yang datang? Boleh dibilang, boleh dikira. Kemana orang muda-muda? Cuba pergi ronda, pergi jumpa orang muda-muda. Hampa ni kenapa duk lepak-lepak ni? Kenapa duk merempit ni? Kenapa hampa tak pergi masjid? Kan Piyuyup tu datang masjid. Piyuyup tu siapa? Tak kenal. Kadang-kadang ada orang panggil saya Puyup. Dia tak tengok gambarnya rancangan tu, dia panggil Puyup. Pengerusi masjid pun selalu. Bila umum aja dipersilakan kepada penceramah undangan kita, Puyup katanya. Allah, saya kata, nampak benar tak nengok. Kan, tak nengok pencetus ummah. Puyup bacanya. Dia PU tu pencetus ummah. Yup tu pun bukan nama saya pun, bukan nama saya pula, bukan nama sebenar. Nama sebenar Muhammad Zainuddin. Yup tu nama gelo, nama gelak. Orang Perak kalau anak sulung dia panggil Yup. Dan boleh jadi juga kalau tuan-tuan pergi ke Perak, tak tahu nak panggil apa orang tu. Yang laki-laki lah, yang laki-laki ni nak panggil apa dia ni, kan? Pangkat abang ke lebih kurang, ataupun pangkat adik ke, tapi laki-laki, kan? Boleh panggil Yup. Dan satu lagi boleh panggil Cho. Assalamualaikum Yup, tumpang tanya Yup. Siapa-siapa orang Perak boleh panggil Yup ataupun Cho. Satu lagi, Assalamualaikum Cho, orang Perak. Hari tu saya cakap dekat dekat Piu Syahul macam tu. Dia kata, okey Ustaz Yuk kalau mai Penang pula, kan, jumpa siapa-siapa orang lelaki Penang, pangkat abang ke pakcik ke, panggil dia Mamu katanya. Dia pun ajak saya balik, panggil Mamu. Assalamualaikum Mamu, nak tumpang tanya boleh? Pama gitulah dia kena bahasa dia tu. Tak baik tau. Dia bahasa Penang macam tu kan. Okey. Apa saya ke situ begini ya? Kat mana ke tadi? Udah terkelain begini. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dijadikan di dunia ini bukan tujuannya untuk main-main, bukan untuk seronok-seronok. Nak cerita orang muda tadi, terlupa. Orang muda-muda, kenapa? Mereka tak banyak menyertai program-program aktiviti di masjid. Kerana orang muda beranggapan, Ustaz, kami kan muda lagi. Ini zaman muda lah. Zaman muda hanya sekali tau. Kita enjoy. Habis tu bila nak pergi masjid? Tunggulah pencen. Tunggulah dah tua. Ustaz tengok orang dekat masjid tu semua tua-tua dah. Jadi kami dah tua nanti barulah kami pergi masjid. Tanya balik, adakah hampa boleh jangka yang hampa ni akan tua? Entah-entah muda-muda dah mati, kan? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah katanya je, insyaAllah. Rasa macam boleh tua, kan? Sebab orang muda ni pasal dia ada lagi satu peringkat. Lepas muda, dia tua. Tapi kalau tanya orang tua-tua, kan, kenapa tak datang masjid? Boleh tak dia kata, Ustaz tunggulah saya mati, kan? Selalunya orang tua-tua kalau tak pergi juga masjid, memang betul lah, bila mati dia datang masjid. Orang sembahyangkan dia, bukan dia sembahyang. Dia disembahyangkan. Tapi dia tak bagilah jawapan macam tu, kan. Tunggulah saya mati. Tak ada, kan. Tapi orang muda, oleh kerana dia boleh bagi alasan lepas muda dia tua. Orang tua dia tak patah balik jadi budak. Cuma dikatakan dia akan patah balik menjadi kebudak-budakan. Dia tak jadi budak, dia hanya jadi kebudak-budakan. Tang mana kebudak-budakannya? Mengada-ngada, manja lebih. Orang tua-tua ni rupanya manja lebih, kan? Tak tahulah, saya pernah tanya seorang pakcik. Pakcik, makcik ada lagi tak? Ada, Alhamdulillah, makcik pun hidup lagi. Sama baya, sama umur dengan pakcik, 70 tahun. Seronok pakcik, makcik hidup lagi, seronok, Alhamdulillah. Pakcik apa ni dalam rumah apa semua, anak-anak dah besar-besar apa semua, kan. Anak semua dah keluar, tinggal pakcik berdua je lah. Tinggal pakcik berdua saja dengan makcik dalam rumah. Kami tengok TV berdua, makan berdua, tidur pun berdua. Romantik pakcik ya.
Pakcik kalau tidur dengan makciknya, tidur berdua, ada buat apa-apa ke? Ni saja menyakat pakcik-pakcik, kan? Apalah ni tanya soalan macam tu. Kami orang tua-tua ni nak buat apa lagi? Hampa tu ialah muda-muda, tengah miang lagi. Memanglah baru-baru kahwin, muda-muda kuat melompat, kuat terekam. Kami orang tua-tua ni tak ada dah. Habis tu tidur dengan makcik, takkan tak buat apa-apa. Tak ada buat apa-apa. Habis tu makcik duduk sebelah tu buat apa? Makcik duduk sebelah tu, baring sebelah tu, buat sendal. Buat sendal, janji ada. Jawapan tu yang tak tahulah, orang Pening, orang Perak buat sendal je katanya. Maksudnya janji ada makcik tu kira seronok dah tu, kan? Duk berdua-duaan, tidur berdua-duaan. Macam saya dengar ceramah Ustaz Husam. Dah pernah datang mari ya? Ustaz Husam lagi kuat merapu. Ya? Dia kata dalam radio ada seorang makcik tanya, kan? Apa hukumnya? Apa soalannya? Apa hukumnya telanjang apa? Apa hukumnya telanjang dengan suami isteri dalam rumah? Ustaz Husam kata hukumnya bolehlah suami dan isteri. Dari segi hukum tidak ada aurat baginya, kan? Boleh tengok daripada atas sampai bawah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bukan kata boleh tengok, siap boleh kelebek-kelebek lagi. Ustaz Husam kata, kan? Habis tu kenapa makcik? Taklah, sajalah tanya. Lepas tu Ustaz Husam kata, lepas letak telefon ni terus buat. Tak salah. Lepas letak telefon ni terus buat. Kan? Makcik nak tengok TV sama-sama dengan pakcik, tak pakai apa, relax. Tengok TV relax sama-sama, tak apa, kan? Lepas tu berasa lapar, pergi ke dapur, tak pakai apa, dua-dua orang, relax. Boleh, kan? Tapi masa nak makan tu, pakcik pula kata, tak, rasa tak lalu nak makan, kan? Rasa tak lalu nak makan, kan? Kita lah pula. Tapi dari segi hukumnya boleh, kan? Cuma tak elok, buruk perangai, itu je lah, kan? Okey. Baik, yang pertama tadi, melaksanakan perintah Allah dengan segera, sebab kita datang ke dunia ni bukannya untuk main-main, tetapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada aku. Kalau terjemah yang sopan sikit, dia kata beribadah kepada Allah. Tapi kalau terjemah kasar sikit bunyinya, untuk jadi hamba ataupun abdi, kuli kepada Allah. Aku jadikan jin dan manusia untuk jadi kuli aku, kata Allah. Kalau ikut terjemahnya, kan? Menghambakan diri kepada Allah. Apa sahaja yang Allah perintahkan, kita tak boleh bantah, mesti turut 100%. Baik, kemudian yang kedua, kenapa kita kena beramal soleh? Kena mati ataupun maut itu boleh datang secara tiba-tiba. Tuan-tuan, kadang-kadang tengah dengar ceramah pun ada orang mati, betul tak? Kan? Sebab itu kata ulama, orang yang tidur mati sementara. Ada tak orang tengah dengar ceramah dia tidur? Kan? Dia tidur. Itu sebenarnya mati tu. Mati sementara. Jadi nak tahu dia mati sementara ke mati selama-lamanya, cuba gerak dia. Gerak dia. Tengok dia tidur, nganga pula tu. Tengah dengar ceramah, tidur, gerak dia. Yup, oyup, yup, oyup, yup, yup, yup. Dah tak menguik apa-apa, kan? Keras gitu. Itu namanya tidur selama-lamanya. Orang yang tidur mati sementara. Orang yang mati tidur selama-lamanya. Itu dia punya formula dia. Kalau kita gerak tadi, yup, 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 tak bangkit-bangkit dah, itu tidur selama-lamanya. Tapi kalau gerak, yup, oh yup, yup, kan? Ada pula bunyi macam-macam. Bunyi lembu, ada bunyi badak, ada, kan? Bunyi macam-macam bunyi, kan? Ada ustaz tu kata dia ikut apa jenis susu dia minum, kan? Kalau dia selalu minum kopi susu kambing,
Yop, oyop. Dia bunyi kambing. Kalau dia minum susu lembu dia dia bunyi lembu. Dia ikut apa jenis susu dia minum tambah pula di kedai sekarang ni tuan-tuan ni macam-macam jenis kopi Kopi susu kambing. Itu dah ada lama dah saya dengar. Kopi susu kuda liar. Saya pernah jumpa kopi susu kuda liar. Kopi susu unta. Yang kaki minum kedai kopi tahu lah ni Kopi susu unta ada. Kemudian yang baru lagi saya jumpa kopi harimau. Yang itu tak ada susu, kopi harimau. Saya kata ya Allah, semua jenis binatang selagi mana yang ada susu ni semua orang nak buat susu. Sampai kan kalau kita pergi ke zoo gamaknya sekarang ni, gamak-gamaknya kalau pergi ke zoo sekarang ni, semua binatang dekat zoo takut dah. Bila datang je dekat zoo tengok je binatang tu, semua binatang nyokok. Kan? Mereka semua takut kita perah susu. Harimau pun takut dah. Tak boleh ni nak merah susu ni kan. Kopi susu harimau pun ada. Ya Allah, mana gaya susu harimau. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kematian boleh datang secara tiba-tiba. Masa saya buat persembahan separuh akhir dengan Piyu Hafiz, persembahan duet, saya dapat tajuk Alam Barzakh. Jadi pakat punya pakat, macam mana persembahan kita ni Hafiz? Hafiz kata, apa kata kita ambil model daripada Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Dia ada satu kisah mengenai belon. Ada cerita pasal belon. Jadi kami pun buatlah sketsa belon mula-mula, tapi tak nampak dekat kamera masa mula-mula tu. Piyu Hafiz pegang belon. Saya datang bawa jarum. Datang pelan-pelan ngendap dia, saya pun cucuk pada belon Piyu Hafiz. Belon meletup. Pop! Piyu Hafiz pun tanya saya, "Apa ni Ustaz Yop? Pecahkan belon." Pecahkan belon kita pasal apa? Saya pun kata, "Ustaz Hafiz, itulah hakikat kehidupan." Guna bahasa tu, orang kata bahasa kiasan. Macam Samad Said lah, lebih kurang gitulah ya. "Ustaz Hafiz, itulah hakikat kehidupan." Hakikat kehidupan? Apa maknanya? Tadi, kehidupan kita macam belon, tengah elok, segar-bugar, tengah sehat. Tiba-tiba, yang sehat, yang segar-bugar, yang tengah seronok ni tadi, boleh mati secara tiba-tiba. Sebab nyawa ini Allah bagi pinjam kepada kita, dan bila Allah nak ambil balik, Allah boleh ambil secara tiba-tiba. Dan kita pada ketika itu tak boleh nak kata apa. Pasal benda tu barang pinjaman daripada Allah. Jadi Allah nak ambil. Cuma yang kita risau, sempat tak kita bersedia sebelum Allah nak ambil nyawa kita. Tapi tak apa Ustaz. Dalam hadis, Nabi kata Nabi dah ada bagi dia punya clue bila nak mati. Nabi pun kadang-kadang, ialah dia tahu umat dia kan, dia sayang dengan umatnya. Nabi bagilah orang kata clue-clue nak mati. Masa bila? Pertama, Nabi pernah sebut pasal umur. A'maru ummati bainas sittin wa sab'in. Umur umat aku lengkungan 60 bawa ke 70. Maknanya orang yang umur 60 ke 70 itu kawasan kematian. Ini namanya kawasan kemalangan maut. Orang yang belum umur 60 70 cantik, lambat lagi. Kan, belum masuk kawasan kemalangan maut lagi. Orang yang umur 60 70 malam ni jaga Ustaz. Suka-suka hati je sebut kami ni kawasan kemalangan maut. Nak kena belasah Ustaz ni, tak boleh balik ya. Jangan marah tuan-tuan ya. Nabi sebut 60 70 itu kawasan kematian. Maksudnya bila dah masuk dalam lengkungan kawasan kematian, maka lebih-lebih lagi kita kena bersiap sedia bahawasanya kematian akan datang bila-bila. Anytime, anywhere. Bila masa, di mana jua. Tak tahu nak kata. Boleh jadi tengah dengar ceramah malam ni kan, gerak-gerak dah tak bangkit, maknanya dah tidur selama-lamanya, dah matilah tu. Tapi bagi orang muda-muda pula, Ustaz, kami ni nampak sangat lambat lagi mati. Pasal tak masuk lagi kawasan kemalangan maut. Kami baru 30-an, baru 40-an. Tapi tuan-tuan, di Malaysia statistik kematian
orang muda dengan orang tua lebih kurang sama banyak, yang pernah saya tanya. Jadi kalau kita nak soal di situ, kenapa orang muda pun banyak mati sedangkan belum tua lagi? Sebab syarat kematian bukan mesti tua, muda pun boleh mati. Dan bila kita tengok kepada statistik tuan-tuan, kematian orang muda disebabkan dua. Pertama, disebabkan kemalangan jalan raya yang menyebabkan ramai orang muda mati. Dan yang kedua, kerana penyakit. Orang muda-muda pun sekarang ni dah banyak sakit, kan? Dan antara penyakit yang paling bahaya sekali saya tengok, nombor satu kanser, dia kata kanser, kan? Nombor 2 diabetes. Betul tak cara sebutnya? Apa ni? Kencing manis, kan? Diabetes ataupun kencing manis. Kencing manis ni rupanya orang muda-muda ramai kena kencing manis. Budak sekolah pun ada yang kena kencing manis dah. Tapi kalau cerita dekat orang muda-muda, kadang-kadang mereka suka buat lawak main. Macam mana orang Penang cakap lawak main apa? Buat gurau, buat main-main. Dia kata, ustaz, okey lah kencing manis, kan? Okey apa kencing manis? Daripada kencing hancin, baik kencing manis. Dia tak tahu yang kata kencing manis ni penyakit yang serius, kan? Ini bukan main-main. Okey apa daripada kencing hancing, katanya. Kencing hancing lagi teruk, tak tahan bau. Kalau kita masuk jamban orang kencing hancing, kita tak jadi masuk. Kencingnya hancing. Dia minum tongkat ali, kencingnya hancing, ya. Orang kencing hancing pula, ustaz, okey apa kencing hancing? Daripada kencing hancing perin. Ni kalau bahasa